Tuan-tuan dan puan sekalian, kita sudah maklum diberitahu oleh ustaz-ustaz kita dalam pembacaan buku-buku kita, balak dan ujian daripada Allah ni semakin meningkat, semakin berat. Sekiranya kita ini semakin hampir kepada Allah, semakin menjadi orang-orang yang soleh, yang hampir kepada Allah, kita selalu mendengar bahawa orang yang banyak diuji oleh Allah ialah Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Diikutilah orang-orang seperti itu. Jadi ini juga satu faktor lain yang boleh membantu kita bersabar dan kita terus mampu menghadapi balak. Bahawa bila kita dihampirkan diri kita kepada Allah, maka Allah akan timpakan balak. Makin hampir semakin banyaklah balaknya. Sebab itu Nabi Muhammad sebutkan bahawa Nabi-Nabi dan Rasulullah orang yang paling banyak menerima balak dan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kalau berbanding dengan umatnya. Kalau kita tengok orang-orang yang hampir kepada Allah pun memang tak putus-putus balaknya. Semakin hampir, semakin sayang oleh Allah, makin ada saja balak yang ditanggung oleh mereka. Kalau orang-orang sufi misalnya, dalam sejarah hidup mereka, memang berbagai balak, fitnah yang tidak munasabah. Katalah Abu Hasan Sazali sendiri, di fitnah. Yang fitnah bukan orang-orang bodoh, ulama juga. Ulama, majoriti ulama fiqh berpakat-pakat bahawa Abu Hasan Sazali ini mengajar ajaran sesat. Minta pada kerajaan Maghribi supaya dibuang negeri. Kerajaan buanglah. Ke mana? Ke Mesir. Sudah sampai di Mesir, sampai di Skandaria, dia duduk di sana, dia ajak ilmu tasawuf. Pengaruhnya besar. Ulama Maghribi tak puas hati, minta kerajaan Maghribi supaya menghubungi kerajaan Mesir, supaya kerajaan Mesir halau Abu Hasan Sazali ini daripada negeri Mesir. Tapi kerajaan Maghribi tak terbuat, kekallah Abu Hasan Sazali. Ketika itu pun ulama di Iskandaria pun fitnah dia, tak sudah-sudah. Begitu juga lah tuan-tuan, ulama-ulama tasawuf lain memang sentiasa ditimpa oleh berbagai balak, kecil atau besar. Ada yang ditimpa balak kerana anak isteri. Salah seorang guru Imam Ghazali, tak salah saya, Ali Farmidi atau Abu Hasan Al-Kharqani, dia ditimpa balak kerana isterinya terlalu jahat. Isterinya terlalu jahat. Kadang-kadang isterinya ni pukul dia, maki hamun dia di depan murid-murid. Mana kita jumpa orang alim macam ni tuan-tuan. Sampai satu hari, Arif Farmidi ni dia cari kayu api. Orang dulu masak pakai kayu api. Bila dia cari kayu api, murid-murid ni yang tak boleh lihat bini dia tu jumpa, tuan, macam mana tuan boleh beristeri orang macam ini? Ceraikan saja tuan, boleh kahwin lain. Jadi Ali Farmidi kata, aku dah tanggung macam ini puluh tahun dah, tak apa. Kamu baliklah, jangan fikir bini aku, biar aku yang menanggungnya. Begitulah tuan-tuan. Kalau kita buka orang-orang sufi, cerita orang-orang sufi, tak habis-habis. Semakin hampir, semakin banyak dugaan yang mereka hadapi. Guru saya sendiri,
dipetuakan oleh majlis petua kebangsaan sebagai mengajar ajaran sesat. Pasal apa? Di tuduhan itu Imam Ishaq ini mengajar orang bertapa. Ajaran bertapa ini ialah ajaran Hindu. Macam itu tuan-tuan. Padahal duduk di surau berzikir, sembahyang, bertapa. Cuba fikir tuan-tuan ya. Macam mana boleh berlaku tuduhan tu. Tapi Imam Ishaq kata alhamdulillah. Itu semua Allah yang menentukan. Jadi Imam Ishaq tak pandanglah orang yang buat petua. Pandanglah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ti Ali Farmidi, dia sanggup macam tu kerana dia mandang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bila kita lihat dalam sejarah manusia yang ditimpa bala ni, menurut apa yang telah diuraikan oleh orang-orang sufi, manusia yang Islam lah ya, yang kafir itu lain lah. Bila kita sebut manusia ni manusia yang beriman, yang Islam. Jadi bila orang-orang Islam ni ditimpakan bala oleh Allah, kecil atau besar, maka orang-orang Islam itu dapat dibagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, bila dapat bala semakin jauh daripada Allah. Inilah orang awam. Jadi orang awam ini bila dapat bala, ditimpakan bala kecil atau besar semakin jauh. Bukan semakin dekat, semakin jauh. Sebab apa? Pertama, mereka guna akal. Bila guna akal, maka biasanya manusia yang guna akal ini dia pandang sebab. Dia pandang sebab. Bila pandang sebab, maka dia terfikir. Inilah yang akhirnya jadi gila, ya? Akhirnya tak puas hati, jadi gila, jadi sakit jiwa dan macam-macam penyakit. Sehingga peristiwa pembunuhan diri pun kerana sebab inilah, pakai akal. Jadi kerana itulah tuan-tuan, bila kita ditimpa bala, jangan ikut gulungan ini, jangan pakai akal. Bila pakai akal, sebab. Ini semua sebab engkau cuai ni. Aku dah tugaskan kau cuai. Ini engkau. Ini sebab. Jadi kita bila dah belajar tasawuf, janganlah guna akal. Bila guna akal, kita penat, kata orang sufi. Selain dia penat, tak selesai, makin berat. Sebab itulah sekurang-kurangnya kita guna kaedah gulungan yang kedua. Gulungan yang kedua ini tuan-tuan, bila ditimpa bala, perlahan-perlahan semakin hampir kepada Allah, makin hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gulungan ini adalah gulungan orang-orang mukmin yang bila ditimpa bala, dia gunakan hati dia. Dan hati ini sudah saya terangkan banyak kali di sini. Kemampuannya ialah boleh memahami yang akal tak boleh faham. Akal tak boleh faham, hati boleh faham. Jadi bila guna hati, hati dapat memahami apakah makna-makna bala yang kita deritai. Dalam bala itu banyak makna-makna rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita gunakan hati, kita akan dapat faham perlahan-lahan. Itulah yang menyebabkan kita sabar dan kita sedikit demi sedikit memandang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah yang dimaksudkan oleh Ibn Athaillah tadi, ya, ilmu kita, kepahaman kita bahawa Allah lah yang menaikkan bala, itu dapat meringankan beban bala itu sendiri.
Dan kalau boleh, hendaklah kita ikut cara golongan yang ketiga, iaitu gunakan roh dan sir. Bila kita gunakan roh dan sir, berarti kita mandang Allah saja. Senang, susah, balak ke nikmat atau rahmat tak dipandang lagi. Sebab itu golongan yang ketiga ini, bila Allah timpakan balak, dikatakan oleh orang-orang sufi, bila mereka ini ditimpakan balak oleh Allah, maka mereka seolah-olah terus berada di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Roh itu kebolehannya ialah musyahadah. Artinya bila ditimpa balak, kalau orang itu memang orang yang sudah biasa menggunakan roh, maka bila ditimpa balak, menyegerakan mereka ini terus memandang Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memandang lain. Senang pun tak pandang, susah pun tak pandang, rahmat, nikmat tak pandang, balak pun tak pandang, tapi hati itu tertumpu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar ketika dikejar oleh orang-orang Quraisy untuk dibunuh. Kedua-duanya sembunyi dalam gua yang kecil, 3 hasta lebar, 3 hasta dalam. Tapi dengan pertolongan Allah, dia masuk saja, labah-labah buat sarang, buat rumah dalam sekelip mata. Burung merpati pun datang bertelur 2-3 biji. Jadi ini mengabui akal orang Quraisy. Kalau Muhammad bersembunyi, tentulah ini rumah labah-labah ini putus. Ini tidak lengkap. Disitulah Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sedikit pun tak rasa takut, tapi Abu Bakar takut.